apa soalan, kan? Masa ni lah tanya. Nak bagi saya membebel masa ni lah. Ni Pak Haji pun dah terbaring ni. Ada stand pun bagus. Ada stand. Kita nampak lagi tak? Apa? Sebab dia lagi banyak gerak tadi. Tak ada okey. Tapi mungkin last sekali ke apa? Last produk, promo produk tu kata. Pegang macam model itu kat sana. Macam siapa? Model itu lagi. Selamat pagi Mariam. Mariam is watching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mariam. Puasa yang ke-27 kita hari ni. Bangun pagi tak? Pagi tadi. Assalamualaikum Mariam. Sihat? Mesti sihat punya. Kuih tolong post tolong post kat sini. Sifu nak makan. Kamu main post-post dekat FB je tapi tak ada post pun dekat rumah saya. Beliau-liau kita. Ini betul-betul post. Betul-betul. Ingat tak lagi ni siapa? Ini Mama Dewi. Ya. Okey. Selamat pagi Wani. Thank you. Hai Wani. Eli. Assalamualaikum. Selamat pagi. Masih berpuasa ataupun bercuti. Banyak buat kuih tak? Kan? Semoga semuanya sihat ya. Jangan lupa like, banyak-banyak like, banyak-banyak share untuk kita dan banyakkan bertanya ya. Sebab inilah peluang kita untuk apa saja yang kita dalam bingung lah, perasaan bingung ataupun ada tanda tanya kan, macam nak bertanya tu masa ni lah tanya. Kita ada Mama K Dewi. Dia pakar. Dia pakar ya. Okey. Okay. Assalamualaikum semua. Salam kasih sayang. Salam sejahtera. Seperti yang cikgu kasih sejak tadi, kita hari ini berkongsi ilmu di FB Live. So saya harap semua share dan like lah banyak-banyak. Sebab bukan senang ya kita nak buat live dekat dalam FB ni. Kita nak kongsi ilmu. Assalamualaikum Aida. Okey. Hai. Hai semua. Sihat? Masih bertenaga dah 27 Ramadan ni? Aida dah lama tak order produk. PKP bukan bermakna kita tak boleh order Order masih boleh tetap dijalankan. Masih betul. Masih boleh lagi dihantar. Jangan lupa ya, like dan share banyak-banyak. Sebanyak-banyak mana yang boleh. Kita kongsi je. Sebab ada hadiah kan? Ya, betul. Ada hadiah. Rugi kalau tak share. Terima kasih Aida, share kan. Share banyak-banyak lagi tau. Like banyak-banyak lagi tau. Sebab kita ada hadiah misteri.
dan jangan lupa like, lepas tu order produk. Itu dia. Itu yang betulnya. Sebab produk Mama K Beauty ni yang terbaik. Memang tip top. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi pada yang menyaksikan FB IG live mamak.my hari ini. Hari ini kali yang kedua kami bersiaran. Ingat lagi tak, saya Mama K Kasim, dan bersama saya Hajah Mama K Plus, Hajah Rosmala Dewi. Boleh panggil Mama Dewi tak? Oh, semestinya boleh. Lagi dekat di hati okay, kalau kita panggil Mama Dewi. Tak adalah rasa Alhamdulillah. jauh sangat. Itulah. Okay, kami ni mesra alam. Mesra alam. Jadi minta lah like dan share banyak-banyak. Sebab kita ada hadiah-hadiah misteri. Okey, topik kita hari ini iaitu belayan bayi. Iaitu Mama Dewi akan buat demo dan semoga dapat membantu pada ibu-ibu dan ayah-ayah yang baru menimang cahaya mata. Semoga dengan topik hari ini, tips hari ini dapat membantu pada ayah-ayah dan ibu-ibu yang baru menimang cahaya mata pertama kali. So saya harapkan, Mama kasih harapkan bertanyalah pada kami di siaran ni. Like and share. Okey. Sambung. Okey, Assalamualaikum semua. Salam siaran kita di FB Live hari ini. Pertama kalinya saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang menyaksikan rancangan ini. Bukan senang ya, dalam waktu PKP ni kita nak bersiaran. So kami ambil keputusan untuk bersiaran lagi untuk kali keduanya. Sebelum ni mungkin dah mendengar ya celoteh yang paling bernas daripada Puan Kasih ataupun Mama Kasih kita. So hari ni saya akan membantu Mama Kasih, dan saya sebagai, panggil saja Mama Dewi, lebih dekat, lebih mesra. Kita kongsi ilmu untuk belayan bayi. Saya harap perkongsian ini dapat dimanfaatkan sebaik-baik yang mungkin. InsyaAllah sama-sama ya. Terutamanya kepada bapa-bapa yang pertama kali dapat cahaya mata, yang masih takut nak pegang baby. Cuba tengok baby Ahmad ni. Okey, baby Ahmad ni besar kan? So kita senang je nak pegang. Mungkin ada yang dapat bayi tu yang seberat 2.1 gram kg je. So paling halus. So tak boleh nak pegang, takut. Kita akan ajar cara macam mana kita nak buat belayan bayi. Boleh? Okay, bertanyalah Puan Yana. Puan Yana boleh bertanya apa saja, tanyalah. Itu sebab kami di sini supaya dapat membantu suami-suami ataupun puan-puan di sana ataupun yang tengah nak mencari macam mana untuk menguruskan baby yang baru lahir. Bertanyalah. Okay? Ya, jangan lupa share dan like banyak-banyak. Okay. Sebanyak mana kita mampu. Sebab dengan share dan like ni kita dapat tolong antara satu sama lain. Kita dapat bantu mereka-mereka yang mungkin selama ni tak tahu macam mana nak uruskan bayi, nak belai bayi. So hari ni kita belajar bersama-sama. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Yana. Dia kata saya nak bertanya macam mana nak kempiskan perut. Saya dan setahun bersalin tapi perut tak susut. Boleh tak saya nak berpantang semula? Maaf saya hanya bertanya. Tak apa, bertanya tak ada masalah. Kalau Mama Dewi boleh ni. Okey, pertamanya lah saya nak terangkan kat sini. Hari ni kita buat pasal belayan bayi. Tapi disebabkan Puan Yana dah mengutarakan Puan Yana dah mengutarakan soalan macam mana nak kempiskan perut. Satu je petua yang kita boleh buat untuk kempiskan perut. Jangan minum air banyak-banyak ataupun bila tiap kali kita makan kita sulam dengan air. Tiap kali makan sulam dengan air. Sangat gembira urat-urat perut itu ya. Kalau boleh jangan lakukan benda macam tu. Masa berpantang ada tak pakai bengkong? Kalau tak pakai bengkong, begitulah gelebihnya perut, bengkaknya perut, kembungnya perut, bulatnya perut sampai tak berpinggang. Itu dia.
Jadi tidaklah sesuai ludah 4 segi. Habis macam mana nak slim, nak kurus tapi pantang tak jaga. Macam mana nak buat? Makanan tak jaga, main bedal aja. So kita sama-sama ambil manfaat. Macam mana kita nak buat, macam Mama Kasih cakap tadi, kena jaga semua. Puan Yana, boleh juga kita buat senaman sit up. Janganlah sampai hari ni buat 5 kali sit up, besok tambah lagi 5 kali. Jangan terus sampai setengah jam, udah krem pula perutnya kan. Yang tadi tak berjalan tegak dah tak boleh berjalan tegak. Jadi untuk menegangkan kulit perut tu, kita boleh senaman. Senaman bangun pagi tu kita senaman buat sit up. Mula-mula ke hari ni kita buat 5, besok kita tambah dan tambah macam tu ya. Baik. Semoga dapat membantu Puan Yana ya. Okey. Waalaikumsalam Ros. Hai Cikgu Kasih, ya Cikgu Dewi, ya betul. Hai Ros. Okey, ni daripada Puan Syarina at Azhar. Dia kata kalau operate boleh pakai bengkung ke? Okey, maknanya kalau kita operate tu memang berjahit lah dekat bahagian ada adik-adik kita dekat belah situ kan, dan jahitan tu besar. So dinasihatkan jangan pakai bengkung. Rehat dulu. Bengkung sebab kita tak tahu jahitan tu macam mana, dan kemungkinan cara kita pakai bengkung tu salah. Ketat dan benda tu tak akan baik. Nasihat saya dalam waktu awal jangan pakai bengkung. Seelok-eloknya jangan pakai bengkung. Biar benda tu baik dulu. Okey? Betul. Kalau kita nak kadang-kadang kita pun masa operation tu kan, kadang-kadang kita kena rengat. Bila kita rengat nak kadang-kadang kita kena tekan ataupun batuk kita kena tekan pula perut kita. Boleh menggunakan bengkung, tetapi menggunakan kain bengkung kapas. Dia yang jenis lekat. Sebab kadang-kadang dia boleh membantu mengurangkan rasa rengat kita ataupun masa batuk ataupun masa kita berjalan. Okey, seawal-awalnya untuk berbengkung 7 hari ke atas. Antara 10 hari ke 14 hari. Paling sesuai lah supaya perut tadi bila kita berjalan dia tidak bergegar. Jadi itu kita patut pakai gedel setelah 7 hari ke atas. Sebab apa, kalau kita dalam operation ni, kalau kita ni tak pakai gedel, dia akan bergegar jalan, ataupun kalau kita batuk dia akan sakit. Jadi bila kita pakai gedel tu, tapi dia akan membantu. Jadi kita tak payah nak tekan-tekan dengan tangan. Itu beza ya, beza bengkung dan gedel. Dia ada yang kain kapas, yang lembut, dan dia punya alat pelekat pun dia lembut. Jadi kalau yang dia keras pun, yang keras tu taruh kat tepi, jangan kat tengah, tapi kat tepi. Jadi diharuskan ibu-ibu Caesar tadi pakai bengkung. Sebab apa? Supaya dia nanti perut dia tak kembang. Dia sudahlah kita tak boleh berurut. Jadi bengkung tu membantu. Tapi perlu ingat dia bukan bengkung yang kita pakai yang keras tu, yang macam ibu normal. Dia ada jenis yang lain. Okey. Topik kita hari ni belayan bayi. Sekarang kita dah terkeluar dah daripada kawasan. Sebab tu tadi ada pertanyaan kan. Betul. Tapi kami ni macam itulah. Bila ditanya kami jawab, terpaksa jawab. Tapi kita berbaliklah topik kita ya puan-puan atau suami-suami di luar sana. Okey. Baik, Murni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Murni. Alhamdulillah, semoga sihat. Alhamdulillah. Okey. Okey. Kita demo juga sedikit sebanyak, semoga dapat membantu manfaat ibu-ibu yang baru menimang cahaya mata. Jadi Mama Dewi akan tunjuk macam mana nak mandikan nak lap bayi. Okey.
Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Okey, untuk bapa-bapa, ibu-ibu yang paling muda-muda lah. Saya tahu kebanyakan kebelakangan ini ramai yang kahwin muda dan dah dapat pun cahaya mata tapi tak tahu untuk menguruskan bayi. Tak tahu macam mana nak belai bayi. Termasuk jugalah bapa-bapa yang selama ini dah ada 2-3 anak tapi masih juga tak reti. Tak apa, kita share ilmu. Kita like sekarang live ni. Okey, like banyak-banyak biar semua orang tahu, biar Betul. semua orang dapat sama manfaatnya. Ya, betul. Okey. Sekarang ni apa yang perlu kita ada ya untuk buat belayan bayi, terutamanya kain napkin. Semua orang mesti ada. Barut bayi mesti ada. Kapas ya, kapas yang bulat ni mesti ada. Tisu basah, pampers bayi, tuaman bayi. Ini mesti ada. Kalau tak ada pergi cari. Order online. Boleh buat tak? Boleh, paling senang Ah. buat dia. Okey, siapa nak nanti kita boleh ajar, kita boleh share. Minyak bayi, tak kiralah minyak telon atau apa, tapi jangan gunakan minyak orang besar. Minyak yang panas. Kita guna pula minyak apa yang panas tu, Mama kasih? Tu minyak apa? Halia Yang hijau. Minyak halia. Tu jangan. Halia. Kesian baby. Kita Hijau, hanya hijau. guna minyak baby saja. Jangan guna minyak orang tua pergi ke anak. Kesian. Okey, macam ni ya. Ini adalah baby Ahmad. Baby Ahmad semestinya baby lelaki. Okey, tengok badan ni sedap besar kan. So bila kita nak pegang, tak takut. Cuba bayangkan baby tu kecil. 2 kg je beratnya. Kecil sangat. Apa orang nak cakap, nak pegang pun kita tak mampu sebab tulangnya lembut. Kita berhati-hati, terlampau berhati-hati. So, macam mana saya nak ajar, nak buat demo untuk buat mandian bayi. Pertamanya, kita ambil kapas ni, kapas yang bulat-bulat ni. Kita ambil sebanyak 6 sahaja cukup. Okey, kita ambil 6. Okey, 2, 3, 4, 5 dan 1 lagi 6. 6. Okey. Kalau nak guna banyak boleh tapi tak semestinya lah, ada hanya 6 saja. Ni demo Okey, saja. demo ya. Ada Saya air. ibaratkan dekat sini ada bekas untuk letak kapas. Baby Ahmad saya akan pegang. Kalau tak pegang pun tak apa, kita letak saja. Okey, boleh nampak? Di sini kita akan taruh air suam di dalam bekas bersama dengan putih kapas ni. Kapas bulat ya. Kita ambil. So, macam mana kita nak buat pada muka Ahmad? Ahmad ni dah mula menyusu, dia dah ada mula lekit-lekit sikit lah sebab sekarang cuaca panas. Berpeluh, kadang-kadang baby ada kuat peluh. So kita pegang dia, pegang bahagian tengkuk dan kepala, pegang perlahan-lahan. Ini saya ibaratkan telah dicampur dengan air suam ya. So kita cuci bahagian dahi Ahmad dahulu. Sebelum tu pastikan tangan kita ni di-sanitize dulu, dibersihkan dulu. Okey? Ini sebab kita tak adalah buat tunjuk sanitize, tapi kita dah tahu PKP ni lagi kena berhati-hati. Ibu kena berhati-hati, bapa kena berhati-hati dan siapa saja pun kena berhati-hati. Ambil putih kapas yang telah dibasah dan kita sapukan ke dahi Ahmad. Tengok ya, saya gunakan tiap satu kapas untuk satu bahagian saja. Kemudian kita letak ke dalam bahagian plastik lah, plastik untuk membuang. Untuk membuang. Itu step yang pertama. Bahagian mata, macam mana kita nak buat, nak cuci mata Ahmad. Walaupun kita tengok tak ada tarik mata, tapi perlu dibersihkan. Kapas yang dah berair ini, kita perah sikit lah, takut masuk pula air di dalam mata. So, Ahmad ni memanglah dia akan, bila kita letak air, mata dia akan terpejam sikit kapas ni. So, mata dia pejam, kita letak perlahan-lahan. Letak perlahan-lahan ke bahagian, hinggalah ke bahagian tepi. Okey, untuk satu kapas dan satu cara. Untuk kedua, kita ambil lagi, kita letak sebelah. Tadi kita buat belah kanan, ini kita buat belah kiri pula. Masih benda teknik yang sama. 3, 4. Ambil, kita nak cuci bahagian hidung Ahmad. Walaupun Ahmad tak sesama, tapi dia termasuk Kena dalam bersihkan juga. mukanya. So kita bersih daripada batang hidung Ahmad, perlahan-lahan ke celah rongga sini, naik balik ke atas. Saya tak ada buat pun ini untuk sapu bahagian lain. Hidung bahagian hidung, mata bahagian mata dan Dahi seterusnya. bahagian dahi. Ya. Kemudian bahagian pipi Ahmad. Pipi Ahmad, kita letak pipi Ahmad kapas dan yang berair. Kita pusingkan dia. Pusing hingga ke bahagian belakang. Okey. Dan satu lagi, pipi Ahmad belah kanan pun sama juga, pusingan dan ni. Okey, untuk bahagian mulut perlu tak dicuci. Separuh ibu dia akan guna sapu tangan yang paling nipis.
Kalau tak ada sapu tangan, kita boleh juga guna kapas yang telah dibasah tadi dan sapu rata ke bahagian mulut. Tengok ya, bukan dalam mulut, ke tepi mulut. Ambil kapas, letakkan begini. Okey, sebab apa kita nak buat macam ni? Kita nak cuci. Ahmad minum susu ibu. Mungkin Ahmad minum susu botol. Malam dia tidur, kita tak perasan pun kadang dia muak, tahu-tahu dah ada kerakan-kerakan ataupun air liur dia yang keluar. So kita kena cuci juga. Perlu tak kita nak cuci bahagian celahan lehernya? Perlu, sebab Ahmad akan muntah. So dia akan muak. So kita basuh juga, ambil air dan letakkan. Kadang-kadang yang gempal tu dia berlipat, dia tau, berpeluh. double chin gitu. Ada bau sikit lah. Biasalah budak kan, tapi baunya memang bau syurga. Budak tak ada bau mana pun, tak ada busuk mana pun. Okey. Tambah lagi dia menyusu susuan ibu, sangat wangi. Memang betul. Betul cikgu kasih tu yang sebab nak cium dia tu. Betul. Okey, bahagian telinga perlu tak? Perlu juga kalau kita nak cuci. Cucinya masih lagi perahan dengan air, tapi bukan di bahagian dalam ya, dekat luar saja. Dijalankan saja perlahan-lahan. Kiri dan kanan. Saya tak buatlah belah kanan ya, kiri dan kanan. Kalau kita nak cuci telinga Ahmad. Kalau tidak, tak apa. Mulut yang penting ni bahagian muka. Okey? Kalau bahagian ini kita dah rasa anak kita ada bau, boleh cuci. Okey, tadi saya dah share untuk bahagian muka Ahmad. Okey. Perasan tak? Share. Like. Betul. Okey, buatlah pertanyaan masa ni lah kita nak bertanya, ya. Yang mana yang masih ada kekok-kekok lagi, Okey. bertanyalah sekarang ya. Perasan tak kita baby selepas kelahiran, kita tahu baby ni dah dimandikan oleh orang yang bertugas ya, nurse ke atau apa, tapi kita tak pasti yang mana baby ada rambut lebat, mungkin ada darah yang tertinggal. So kita boleh je nak cuci rambut bayi ni, tapi dengan syarat kita mestilah bedung bayi ni dulu supaya jangan sejuk. Kita ambil bayi, kita pegang, kita ambil lah sedikit, hanya gunakan sedikit saja shampoo. Kita taruh kat tangan kita, basahkan tangan kita dengan air, kemudian kita usap. Kita belai-belai sikit Untuk hilangkan bau hani tadi. Kadang-kadang ada tertinggal darah, kita tak perasan melekat dekat rambut. Lebih-lebih lagi kan mama kasih dia rambut terlebat kan. Kita inilah belai-belai, buangkan sikit. Lepas tu tangan kita dibasahkan, hanya lap. Kalau tak pun kita boleh guna towel. Basahkan towel dan kita lap balik yang untuk kita nak hilangkan sabun tu tadi ya. Waalaikumsalam. Tapi kena pastikan ya sebersih-bersih yang mungkin. Okey. Okey, sekarang ni untuk seperti yang saya nak terangkan ya, bayi daripada awal kelahiran hingga 7 hari tak perlulah mandi. Kita lap saja. Lap seperti biasa, ambil kain, ambil towel kecil, kemudian basahkan dengan air suam dan lap semua badan dia. Lap badan dia sampailah ke belakang. Belakang kita boleh mengeringkan bayi tu sedikit. Bayi tu akan ikut jugalah, dia lembut kan. Tapi perhatikan baik-baik, jangan tarik baby tu kasar-kasar. Lembut selembut-lembutnya. Nanti trauma. Ya, nanti menangis dia. Okey, lap perlahan-lahan. Okey, lap. Jangan mandikan baby dekat sinki. Itu jangan, memang paling tak digalakkan. Jangan mandikan dekat sinki. Kan ada besen, kita belilah besen khas untuk baby. Tak bercampur. Tahu kan kalau kita pergi dekat sinki tu kan, kita dah masak ayam, ikan semua kita letak kat tempat sinki tu. Tiba-tiba kita nak jalan ringkas, kita mandikan baby dekat sinki. Memang tak patutlah. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak buat pula untuk bersihkan bayi Share selepas bayi ni membuang ataupun dia mengeluarkan najis ya, ataupun kajian terkencing. misteri. Okey. Macam ni ya. Sambil like, share tu, jangan lupa bertanya. Kita buka InsyaAllah kita cuba pampers bayi untuk jawab. Sekarang ni Ahmad adalah bayi lelaki. Apa yang perlu kita buat? Kiranya bayi ni ada najis, pertamanya kita mestilah ada untuk kain yang untuk mengalas bayi ni ya. Ada yang jenis plastik kan. Okey, kita buat, kita angkat. Ni dah buang najis, ni najis dah banyak lah kat sini ya. Ibaratnya walaupun Ahmad ni tak membuang pun, tapi saya ibaratkan Ahmad dah membuang najis. So najis ni di sini, so kita lipat saja dulu untuk jangan bagi dia kena balik. Kita ada spray lagi bagus, kita spray keliling dia. Spray keliling dan kita ambil wet tissue daripada celahan ini, kita tolak dia ke bawah.
Guna tiap satu wet tissue untuk satu bahagian. Tadi saya gunakan sini. So sekarang saya guna wet tissue lain. Saya tak guna ni. Ibarat saya ibarat saja. Saya gunakan untuk celahan dah sini pula. Jangan gunakan jangan tisu guna yang sama. Sama. Ini saya hanya buat demo je. Bahagian belakang saya guna lagi wet tissue yang lain. Ahmad di celah punggungnya dia banyak berak. Sebab mungkin Ahmad ni dia banyak minum susu, kerap minum susu. Memang banyak berak lagi baguslah sebab kita nak hilangkan jaundice. So kita ambil daripada celahan punggung Ahmad. Kita tolak sampai ke bahagian depan. Sampai ke kawasan jubur Ahmad ni. Okey, kita tolak. Kita tolak, naik dekat bol dia ni kan. Okey, kita buang. So, ada lagi. Kita ambil lagi kapas. Kena gunakan wet tissue yang banyak. Dekat celah peha ni mungkin ada tersangkut kerakan dia. So, kita lap lagi. Lap bersih-bersih. Begitu juga dengan sebelah kiri dan kanan kita buat. Apa yang perlu kita buat pula ya pada bahagian kemaluan Ahmad. Kita gunakan wet tissue. Jari kita yang dah kita bersihkan tadi dengan sanitize. So kita tarik bol Ahmad ni ke atas sedikit. Jangan tolak kuat-kuat. Kita tolak perlahan-lahan. Buang najisnya di bahagian telur dia. Untuk boy dengan girl beza ya sebab girl dia banyak celahan-celahan. So kena lebih berhati-hati sebab boy ni senang aja. Kita pegang sebelah tangan dan kita boleh jongkitkan dia. Kalau girl payah sebab dia ada banyak liku-liku. So kena berhati-hati. Untuk girl pula kita jadikan wet tissue kita seperti ini. Okey nampak? Sebab kadang-kadang dia najis tadi nanti dia termasuk jadi kita kena buka, kena bersihkan So kita kalau girl kita akan buka sedikit dan kita pelan-pelan sapukan perlahan-lahan dekat celahan-celahan dia. Okey, kalau boy paling senang tolak je. Okey. Sekarang ni Ahmad dah settle. Kita dah settle untuk pembuangan najis dia. Kita dah settlekan dia, kita dah lap badan dia seperti macam mana saya cakap tadi, depan belakang semua lap, kaki-kaki semua lap. So macam mana pula kita nak buat bertungku baby Ahmad ni? Okey, betul tak Mama Kasih? Baik. Mama Dewi, di sini ada Rohani. Ya, Rohani. Dia nak bertanya pasal merawat pusat bayi timbul. Okey, dia timbul macam mana? Kena juga tahu timbul apa. Kadang-kadang pusat baby ni dia ada yang memang jenis yang ada dia timbul. Ataupun memang dia timbul itu kena angin pasang. So kita kena tahu juga timbul yang macam mana. Jadi pertanyaan puan tu kena betul-betul, jadi barulah kami boleh dapat menjawabnya, ya. Okey. Okay, so sekarang ni macam mana ya kita nak buat, kita dah mandikan baby ni. So sekarang ni kita nak tuam dia, kita nak belai dia macam mana ya. Okay, so sekarang ni saya tunjukkan juga. Okey, ini adalah tuaman bayi. Tuaman bayi ni tak sama macam tuaman orang besar lain. Ini tempat bekas benda. Ibaratnya saya dah nyalakan api. Okey. Okey, benda saya dah menyala. Saya biarkan dulu seketika sebab saya nak dapatkan kehangatan sedikit. Bila dah panas, macam mana kita nak buat? Kita tak boleh letak benda ni, tuang ni, kemudian kita letak kat baby. Tak boleh. Kita letak benda ni, kita letak kat sini kita. Sini sensitif. Bahagian nadi nadi dia sensitif. Kita rasa okey, sesuai sebab ini paling sensitif, paling peka pada kehangatan. Kita dah rasa sesuai, barulah kita tuam bayi. Yang mana perlu dituamkan bayi. Tempat yang mana nak dituam saja kita buka boleh dulu. tengok kalau kembung perut baby yang kembung, Mama Dewi juga boleh tunjukkan ya. Kita share sama-sama. Like sama-sama cepat. Kita like dan dulu, share. like dulu and then kita share. Saya dah rasa ya. Kemudian nampak ya tapak Abang kaki Nadi. bayi. Like ya abang. Kita tuam. Jangan kita lihat saja di sana kaki tu. bayi. Bahagian tapak kaki bayi. Okey, bahagian depan ni yang montok ni, yang geram macam nak gigit ni, kita tuam juga. Okey. Tuam. Tuam memang baby seronok kalau kita tuam sebenarnya. Kadang-kadang meleleh air dia. Dia macam suka sangat, dia akan rasa pun ada. Lepas mandi sejuk, lepas tu dia tuam. Oh, memang seronok. Kiri dan kanan. Depan dan belakang. Lagi mana tempat yang perlu dituam? Di bahagian sendi. Nampak ni sendi. Nampak tak? Ahmad punya ni berketak-ketak kan, geram. So kita masih lagi rasa kehangatan. Kita tuam lagi Ahmad punya sendi. Sendi ya, kita tuam. Okey, sampailah dekat labu dia punya betisnya. Sedapnya Ahmad.
Dekat lutut nak ke? Tak perlulah. Kita ambil kat bawah je. Kiri dan kanan buat. Lagi, mana perlu kita tuang? Kita buka sedikit ya, Ahmad. Ahmad, sorry, kata Ahmad. Okey. Nampak ya celahan peha Ahmad ni? Masih lagi geram, dia ada ketak-ketak. Ahmad ni bayi yang sihat. Teruskan like. So, kita tuam. Tuam perlahan-lahan. Bukan tuam macam ni ya. Jangan ya. Kesian bayi. Kita tak perlu nak buat macam ni. Kita tak mau dep. Dia dengan kasih sayang. Kasih sayang. Perlukah sayang. kita gunakan bilangan 1, 2, 3 supaya boleh. Kalau kita nak paling senang kita kiralah 1, 2, 3 angkat. 1, 2, 3 angkat. Tak payah perlu macam ni ya. Ni bukan ya. Itu bukan bertuam namanya ya. Ke kiri kanan bayi kena buat. Okey. Pehanya kena buat. Tuam 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, dah sendi belakang sudah. Pelipat sudah. Sekarang kiri kanan ni ibaratnya sudah. Apa yang perlu dibuat pada bahagian Ahmad punya ball? Ball dia pun kena tuam. Sebab apa kena tuam? Sebab baby boy ni dia selalunya cepat berangin. Betul tak? Betul. Angin pasang. Ya. Pasang surut. Selalu orang tahu angin pasang saja, tapi pasang surut dia tak tahu. Okey. Bahayanya ball ni. Okey, so ball Ahmad. Dekat Ahmad punya lipatan ni pun kena dituam. Tuamlah. Tuam ya, tuam. Sebab baby Ahmad ni dia keras sikit. Kita tuam. Angkat bawah angkat ball dia ni ke atas. Ahmad punya ball ni tak boleh angkat, tapi saya akan tunjuk jugalah bagi mungkin lebih jelas ya. Kiranya ibaratnya Ahmad punya ball ni saya dah didongkitkan ke atas. Ini adalah tali ya. Macam ni ya. Tali daripada Ahmad ya, punya betul. ball Dia tuam dengan kasih sayang. Tuam, tolakkan ke atas. Tolakkan ke atas perlahan-lahan. Jangan laju-laju, jangan terlampau cepat. Okey? Dekat ari-ari ni pun sama, tuamlah. Lembut-lembut dia tuam. Okey, kira jangan terlalu jaju. Okey, lagi mana yang boleh dituam? Tuam bahagian punggung pun boleh. Punggung kena angkat. Ahmad, kita pusing ke belakang. Okey. Ahmad, kita tolong ya. Okey, nampak ya? Okey, so sekarang ni bahagian punggung Ahmad ini belah sini ya. Kita tuam daripada pinggang ke punggung. Okey. Wah. Kita tuam. Tuam. Ya, tuam. Punggung Ahmad kita tuam. Tuam. Okey, naikkan sedikit punggung dia. Sedapnya Ahmad kata. Silap-silap Ahmad boleh kentut. Betul dia akan kentut ya. Tak kiralah Ahmad ke atau Aminah ke, apa saja. Janji dia boleh kentut, dia rasa selesa, sedap. Sebab ini adalah ramuan-ramuan untuk herba ya, herba. Okey. Bahagian perut pula. Okey. Bila kita dah tuam tadi Ahmad punya bahagian depan, kita cepat-cepatlah ya tutup sebab takut Ahmad ni akan pancut. Budak boy suka pancut. Tutup dulu awal-awal. Okey, so bahagian perut. Perut, nasihat saya bahagian pusat ni jangan dikacau. Nak tuam bahagian sekitar perut saja. Pusat tak perlu dituam. Betul, sangat baik kan? Ahmad ni dia tak boleh bergerak. Betul. Kita tuam pelan-pelan. Tuam perut Ahmad. Tuam perut Ahmad. Sedap Ahmad? Okey, tuam ya. Okey. Kita buat berapa kali Mama Dewi? Okey, sepusingan sebab kita tak tahu baby tu besar mana. Kadang-kadang ada baby yang kecil cepat aja. Satunya dia dah makan jangkai kan. Yang macam Ahmad ni saya rasa dalam 6 kot. 1 2 3 4 5 balik 6. Sebab Ahmad dia dah paling berapa baik. kali kita kena buat? Kalau nak buat dia kita buatlah pusingan. Dah 6 kali tu kita pusing lagi. Pusinglah 3 kali pusingan. Bagi dia sedap sikit. Bahagian dada Ahmad nak kena ke tidak? Bahagian dia, okey, ini dada Ahmad. Buat juga tuaman lah. Tuam. Okey, tuam ya. Tuam dada Ahmad perlahan-lahan. Dekat celah ketiak Ahmad. Ketiak jangan lupa. Jangan lupa ya. Okay. Ahmad ni keras sikit. Bahagian ketiak Ahmad. Tuam ya. Tuam. Okey. Ahmad punya sendi-sendi bahu dia. Tuam. Okey, Mama Dewi, ada setengah tu saya nampak masa tu belum ada knowledge lagi lah ya. Diorang apa tadi tu bidan tadi tu dia tuam nenek. Jangan. Kan? Jangan nak tuam nenek, tepi saja. Jangan dituam nenek dia. Ada pun kenapa tu? Kadang-kadang kan kita nampak baby ni dia ada bengkak susu. Ada baby yang dilahirkan ada susu. Ada orang kata nira susu. Tapi kita jangan nak pecah-pecahkan dia, jangan nak pandai-pandai pijit ataupun tuam-tuam. Benda tu biarkan saja, dia akan hilang
sehabis dia punya pantang. Dia takkan ni, jangan kita nak picit-picit menambahkan lagi. Kadang-kadang kan boleh jadi luka kat bahagian dalam sebab kulit baby ni sensitif. Begitu juga pusat Ya. Pusat ni pun jangan dituang, ditekan-tekan, dikorek-korek, jangan. Bahaya sangat. Itulah yang macam kita nak jelaskan. Kalau baby ni dia normal, dia ada pusat, so kita bagi senang lagi nak basuh. Tapi kita ibaratkan ajalah kalau Ahmad ni dia